Baik, saudara, lintas langsung dari Sabah petang ini kami akan mulakan bersama Rita Halusius di studio berita RTM di Kota Kinabalu. Silakan, Rita. Terima kasih Syuhaimi, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Tidak ada lagi hasil inovasi negara yang gagal dipasarkan dengan penubuhan bahagian aplikasi teknologi Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI. Itu jaminan menterinya Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Kangau. Menurut Datuk Madius, masalah pelayanan dan kekurangan pengetahuan terhadap hasil ciptaan dan inovasi rakyat Malaysia menyebabkan banyak hasil inovasi negara dipatenkan pihak luar. Ini termasuk inovasi pendrive dan MyGrab. Justru bahagian aplikasi teknologi ditubuhkan untuk memastikan setiap hasil inovasi dapat dimanfaat dan dipatenkan sebagai harta intelek rakyat Malaysia. Kita ada bahagian yang berdedikasi untuk melihat ini. Kita panggil aplikasi teknologi di bawah kementerian. Setiap inovasi yang datang, saya janji, kita jamin setiap yang ada inovasi datang dan kita akan bincang dan sebagainya. Saya tidak janji segala-galanya kita akan buat funding. Tapi kita berusaha sedaya upaya. Ya, tapi we will not allow di sini yang terlepas itu. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan program 3 dalam 1 iaitu Persidangan Antarabangsa Teknologi dan Ilmu Sains Komputer, Persidangan Antarabangsa Ilmu Komputer dan Kejuruteraan dan Persidangan Antarabangsa dalam Sistem Maklumat dan Teknologi Komputer di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Madius berkata, MOSTI sedia berkongsi kepakaran sains dan teknologi dalam mengurus dan melindungi kepelbagaian hayat dan ekosistem Borneo, termasuk analisis data dalam memperkukuh keselamatan pantai timur Sabah dengan pelaksanaan dan menggerakkan sistem kawalan integrasi dan pengesanan pencerobohan. Mengenai persidangan itu, beliau berharap lebih banyak inovasi sains dan teknologi dihasilkan rakyat biasa selaras hasrat melahirkan generasi pemikir yang kreatif dan inovatif. Rakyat Sabah khususnya golongan belia digesa menjadi pereka inovatif digital untuk memperkukuh kemahiran penyelesaian masalah dan daya kreativiti demi menjana peluang pekerjaan baharu. Ia sekaligus menyumbang kepada sektor ekonomi digital selaras gerakan My Digital Maker oleh Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC. Menurut Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Datuk Seri Gubat, ketika ini Internet of Things atau IoT merupakan kitar evolusi mutakhir dalam pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Berdasarkan kajian pakar Gartner, lebih 26 bilion alat peranti dijangka dihubungkan menerusi IoT menjelang 2020 sekaligus mengubah amalan konvensional sebelum ini. Sebagai contoh, alat pengesan pertanian berkonsepkan IoT mampu mengautomasikan pengawasan perkembangan tumbuhan sehingga masanya tepat untuk dituai. Pengurusan pertanian yang lebih cekap dan berkesan ini bagaimanapun akan mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga pekerja yang ramai. Datuk Seri berucap merasmikan seminar ICT Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat 2016 bertemakan Internet of Things di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, beliau turut menyampaikan hadiah kepada para pemenang pertandingan termasuk pertandingan laman web terbaik Kerajaan Negeri Sabah yang dimenangi Jabatan Perhutanan Sabah dan Lembaga Pelancongan Sabah. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah Datuk Haja Maimunah Haji Suhaibul menggesa para guru memantau sumber maklumat internet pelajar termasuk media sosial dalam membantu pembelajaran mereka di sekolah. Ia demi memastikan kesahihan maklumat berkenaan. Datuk Haja Maimunah yang tidak menafikan manfaat teknologi maklumat dan komunikasi ICT terhadap aktiviti pembelajaran di sekolah bagaimanapun berkata, banyak maklumat yang dimuat naik ke dalam media sosial diragui kesahihannya. Justru pemantauan para guru amat penting sebelum maklumat berkenaan digunakan sebagai rujukan dalam pembelajaran. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan Minggu ICT Jabatan Pendidikan Negeri Sabah di Wisma Pendidikan Kota Kinabalu. Minggu ICT JPNS yang julung kali diadakan antara lain bertujuan memberi pendedahan mengenai penggunaan teknologi maklumat kepada warga JPNS ke arah peningkatan mutu perkhidmatan terbaik. Program 5 hari ini turut disertai beberapa pempamer terdiri daripada pelbagai agensi berkaitan ICT.
Susulan kekecohan di perkarangan Parlimen 23 November lalu yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia mengarahkan pihak berkaitan untuk menghantar laporan terperinci mengenai insiden selepas siasatan dijalankan. Kesal dengan kejadian tersebut, Tan Sri Pandikar menasihatkan setiap pemimpin dan wakil rakyat agar tidak bertindak mengikut emosi dan sentiasa menjaga tingkah laku masing-masing. Karena apabila kita tidak menjadi pemimpin, kita bukan orang biasa sudah. Kita akan dilihat, dipantau oleh masyarakat yang kita wakili. Apalagi sekarang ini dengan lidakan teknologi maklumat yang begitu canggih. Apapun perkara yang kita buat, kena scrutinize oleh masyarakat. Jadi itu yang harus kita elakkan. Tan Sri Pandikar yang ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu juga meminta para pengamal media melaporkan berita Parlimen yang mampu membawa impak signifikan secara lebih bertanggungjawab. Usaha Masjid Negeri menganjurkan Majlis Khatan Perdana melibatkan 100 pelajar dari pedalaman negeri ini perlu dicontohi. Program berkhatan perdana ini melibatkan kerjasama 3 agensi kerajaan iaitu Jabatan Haliwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM dan Jabatan Kesihatan. Seramai 100 orang kanak-kanak yang terdiri daripada ahli keluarga, penik keluarga yang kurang berkemampuan ataupun berpendapatan rendah, anak-anak dari saudara baru dan juga anak-anak yatim di sekitar kawasan Kota Kinabalu ini. Dan ada juga penyertaan daripada beberapa daerah. Semoga apa yang telah diusahakan pada hari ini akan diusahakan seterusnya pada setiap tahun akan datang. Program seumpama ini juga bukan sahaja memberi peluang kepada pelajar berkhatan secara percuma, malah dalam masa yang sama ia memberi peluang kepada mereka melihat suasana kota. Sempena cuti sekolah ini, ramai ibu bapa mengambil kesempatan mengkhatankan anak-anak mereka. Sekian berita dari Sabah petang ini, teruskan bersama Syuhaimi di Angkasa Puri. Silakan.